terpisah dengan keluarga, tertekan tanpa pekerjaan. Selama mana sanggup kita hidup terbelenggu? Setahun sudah pandemik COVID-19 berlalu. My recommendation to Cabinet will be that the vaccine, once we purchase it for COVID-19, will be given free of charge to all Malaysians. Kalau ni Alhamdulillah lah, bagi saya rasa bersyukur lah. Vaksin tu sangat membantu. Harap dapat dipercepatkan lah. Saya salah seorang pekerja yang bekerja di sektor pelancongan. Jadi memang kita orang mengharapkan. Harap kita boleh hidup macam biasa balik lah. Penghantaran pertama bekalan vaksin COVID-19 membawa sinar harapan baru untuk seluruh rakyat. Detik bersejarah negara mendapat perhatian warga Malaysia. Seawal pagi, petugas media bersedia menanti detik ketibaan vaksin pertama. Dari 21.02.2021 atau 21 Februari 2021, tarikh penting dan cukup bersejarah untuk negara. Lebih setahun Malaysia dan juga dunia dilanda dengan pandemik virus maut itu sejak Disember 2019. Setiap petugas mengambil posisi. Jam 10 pagi, penerbangan MH604 mendarat di KLIA. Semasa mendarat tadi, ya kami tahu benda ni memang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia dan juga kerajaan. Saya berasa amat lega kerana sepanjang perjalanan tersebut segala urusan adalah berjalan lancar. So once touchdown, I'm very glad that we are safely arrived here lah. Perjalanan vaksin Pfizer-BioNTech bermula dari kilang Pfizer Belgium, dibawa menaiki pesawat dari Brussels. Sebelum transit di Jerman, pesawat meneruskan perjalanan ke Singapura untuk pengedaran ke negara Asia Pasifik lain termasuk Malaysia. Takut dan bimbang, itu perasaan Kapten Hamdan bersama anak kapalnya. Bagi saya ini tanggungjawab yang berat bagi memastikan apa yang diberi, tugasan yang diberi kepada kita berjalan dengan lancar. Dan of course, kita tak nak ada apa-apa kesilapan ataupun kerosakan berlaku pada vaksin tersebut. Usaha membawa bekalan vaksin ke Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah. Mas Cargo membuat persiapan seawal Ogos 2020. Faktor suhu, kelajuan, masa antara perkara yang perlu diambil kira. Pengedaran vaksin kumpulan pertama ini dikendalikan oleh DHL sebagai ejen yang telah dilantik untuk pengedaran vaksin Pfizer-BioNTech di peringkat global. Walau bagaimanapun, koordinasi setiap kementerian serta agensi amat penting bagi penyelarasan logistik vaksin ke pusat penyimpanan. Dan saya percaya polis dan juga Angkatan Tentera Malaysia, kita akan hantar polis untuk menjaga keselamatan vaksin-vaksin di pusat simpanan vaksin. Akan membantu bukan hanya di pusat-pusat simpanan vaksin tetapi juga dalam kita menghantar konvoi-konvoi ke seluruh negara membawa vaksin ini. Sebab vaksin ini menjadi barang yang sangat-sangat bernilai sekarang. $312,390 dos vaksin dari kumpulan pertama ini akan dihantar ke 16 pusat simpanan vaksin di seluruh negara.
kita telah buat keputusan untuk awalkan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan hari Rabu iaitu 24 hari bulan. Pegawai Farmasi Pejabat Kesihatan Daerah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Nur Hazira Alang, bergerak menuju ke Klinik Kesihatan Presin 18 bagi proses pengeluaran vaksin untuk satu lagi detik bersejarah negara. Vaksin jenis Comirnaty daripada Pfizer-BioNTech memerlukan suhu penyimpanan spesifik bagi memastikan keberkesanan vaksin tidak terjejas. Vaksin ini hanya mempunyai jangka hayat 6 jam selepas dibuka untuk disuntik kepada penerima. Vaksin perlu disimpan di dalam peti sejuk khas penyejuk beku bersuhu ultra rendah yang ditempatkan di pusat penyimpanan vaksin sebelum diedarkan ke pusat pemberian vaksin. Julat suhu perlu antara negatif 60 hingga negatif 90 darjah Celsius. Sebagai pegawai farmasi yang diamanahkan mengambil vaksin bagi program imunisasi COVID-19 pertama negara, Puan Nur Hazira bersama jururawat terlatih Wan Rosmaliza Wan Daud bertanggungjawab memastikan vaksin yang diambil adalah betul serta mengikut SOP serta proses pemindahan vaksin yang ditetapkan. Sebaik tiba di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya Presin 11, setiap petugas sudah bersedia. Terutamanya vaksinator yang terpilih untuk membuat suntikan vaksin bagi kumpulan pertama ini. Perasaan saya pada mula-mula dimaklumkan saya akan memberi suntikan, saya agak berdebar. Tapi di sebalik debaran itu saya rasa bangga jugalah sebab saya antara yang dipilih untuk diberi kepercayaan untuk memberi suntikan kepada pemimpin nombor satu negara. Mula-mula diberi tugas tersebut, saya berasa sangat terkejut. Hari bersejarah ini menyaksikan Perdana Menteri sebagai penerima vaksin pertama negara. Namun, secara simboliknya, Clement Marai Francis diberi penghormatan sebagai petugas barisan hadapan pertama yang menerima vaksin. Turut menerima vaksin adalah Ketua Pengarah Kesihatan serta 3 lagi petugas barisan hadapan. Bila diberitahu saya dapat ambil vaksin, saya rasa amat gembira. Rasa terima kasih bagi pihak pejabat saya yang dipilih saya sebagai seorang pemandu yang cepat ambil vaksin. Perasaan saya normal saja, cuma takut-takut sebab dengan PM itu saja. Biasalah dengan DG dengan PM. So saya rakyat Malaysia yang pertama penjajah awam, pertama Indian yang suntik COVID, suntikan COVID ini di Malaysia. Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam antara individu yang banyak berkongsi maklumat mendidik rakyat akan kepentingan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sebagai penasihat sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, beliau amat berharap agar masyarakat mencari sumber maklumat yang tepat. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan dan juga Menteri Mosti yang dia telah ditubuhkan pada tahun lepas. Dan tugas dan fungsi utama JKJAV ini adalah untuk melihat keseluruhan proses imunisasi vaksin COVID-19. Di bawah JKJAV ini terdapat Jawatan Kuasa Kecil Komunikasi. Kita telah menghasilkan buku panduan seperti ini, program imunisasi COVID-19 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Februari lepas. Buku panduan program imunisasi COVID-19
COVID-19 kebangsaan ini diterbitkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut pokok dasar program imunisasi. Pada masa yang sama, saya juga dengan seketika ingin melancarkan laman web www.vaccinecovid.gov.my di mana buku panduan program imunisasi ini boleh dimuat. JKJEV juga berada di platform sosial media seperti Facebook, Instagram dan Twitter di mana mereka akan muat naik grafik-grafik dan juga maklumat-maklumat terkini mengenai vaksin COVID-19 yang sesuai untuk Malaysia. Oleh itu saya berharap kepada mereka yang mempunyai social media Facebook, Instagram dan Twitter boleh pergi dan follow JKJEV di laman-laman sesawang ini. Ini kerana di sana kita akan mendapat maklumat yang tepat, yang betul dan yang terkini kerana ia setiap hari mempunyai posting yang baru. Betul ke halal? Saya was-was. Dalam vaksin ada chip. Saya ada penyakit. Nanti lagi teruk. Untuk dari segi agama, Majlis Muzakarah telah mengeluarkan fatwa bahawa penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Kita juga telah melihat pada baru-baru ini kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan arahan di mana sesiapa yang ingin menunai haji harus mengambil vaksin COVID-19. Ini telah dijawab oleh para ulama dan juga negara-negara seperti Arab Saudi, UAE, negara-negara Islam yang lain dan juga Indonesia. Bagi yang mereka mempunyai penyakit, saranan kita adalah jika anda ragu, anda pergi berjumpa dengan doktor dan berbincang dengan doktor anda mengenai penyakit anda dan melihat sama ada ianya sesuai untuk diambil vaksin COVID-19. Sebagai contoh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan bekas pesakit kanser dan beliau telah berbincang dengan doktor dan doktor telah mengatakan bahawa beliau boleh mengambil vaksin COVID-19 dan beliau telah mengambil vaksin COVID-19 dan sehingga kini saya lihat Perdana Menteri masih sihat. Bagi mereka yang mengatakan mereka sihat dan mereka tidak pernah dijangkiti oleh COVID-19, mereka ini adalah golongan yang paling sesuai sebenarnya untuk mengambil vaksin COVID-19. Kita perlu mengambil vaksin COVID-19 ini untuk melindungi juga golongan-golongan berisiko tinggi seperti ibu bapa kita, mungkin rakan sejawat kita, mungkin juga pakcik dan makcik kita di kampung. Kerajaan telah meletakkan sasaran 80% rakyat untuk menerima vaksin. Setelah 2 minggu pendaftaran dibuka, seramai 4.6 juta rakyat Malaysia sudah mendaftar di MySejahtera. This is Captain Muhammad Razif speaking. I am First Officer Wa'i Rasirin. It's 2 o'clock in the morning. And we are ready to bring back the first batch of Sinovac vaccine to Kuala Lumpur. 27 Februari 2021. Penerbangan MH319 yang membawa bekalan pertama vaksin Sinovac dari China selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur jam 9 pagi. Sebenarnya perjalanan kami bermula daripada Kuala Lumpur semalam dari pukul 7 petang. Datuk Kapten Tungkudin dengan pegawai pertama band membawa pesawat ke Beijing. Di Beijing kami transit selama 1 jam 30 minit untuk memuatkan Sinovac vaksin COVID-19 ni dan sebaik saja semuanya telah siap. Saya, Kapten Khairul Syukri dan pegawai pertama WAI terbang membawa balik pesawat ke Kuala Lumpur dan tiba pada pukul 9 pagi tadi. Bila kami telah dipilih oleh Malaysia Airlines untuk membawa pulang vaksin ini, sebenarnya kami pun rasa teruja juga. Sekurang-kurangnya kami dapat memberikan khidmat kami kepada Malaysia Airlines
khasnya dan pada rakyat Malaysia umumnya untuk membawa balik vaksin inilah. Dari segi persiapan, memang persiapan untuk membawa balik vaksin-vaksin ini telah kami mulakan 5 bulan yang sebelum ini. Jadi cuma pada hari ini kami lakukan apa yang telah kami latihkan selama 5 bulan yang lepas. Jadi alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. We Malaysia Airlines are very proud to do this for the nation. To fly this vaccine from Sinovac from China, and we thank all those who have given us the support and trust in us to do so. And it was a beautiful flight, smooth flight all the way, and we make it right on time to be here. I feel very honored and I feel very proud to be the part of the team, even though I'm the only female, but they treat me just the same, and I'm happy that we are moving towards that. And honestly, I feel really grateful to be a part of the team, to be a part of a small history and contributing to the nation. Segala penempatan di dalam bahagian kargo, keselamatan dari segi kontena yang digunakan dan juga tahap kesiapsiagaan pesawat dan juga cuaca dan seumpama bahagian-bahagian teknikal kapal semua di dalam keadaan yang baik. Yes, personally for myself, it's a very precious experience to be part of this meaningful mission and to contribute to the country. Misi ini adalah dengan kerjasama Farmania Keperhat. Dan insyaAllah setelah MPRA memberi kelulusan dan vaksin ini akan dibekalkan kepada hospital-hospital kerajaan dan bukan kepada publik. Kerana ini merupakan pembekalan kepada pihak kerajaan dahulu. Namun, ada yang tidak sedap didengar. Ada kelompok-kelompok individu yang mula membuat perbandingan. InsyaAllah jangan gundah selagi ada pihak MPRA yang mana mereka telah melaksanakan kerja mereka dengan penuh tanggungjawab dan penuh profesional, dan mereka juga adalah sekumpulan ahli farmasi yang terlatih dan mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam meluluskan kesemua ubat-ubatan sebelum digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Untuk menyangkal sama ada vaksin, setengah vaksin adalah untuk golongan tertentu dan setengah vaksin adalah untuk golongan yang kedua adalah tidak benar. YB Khairi Jamaluddin telah menyatakan bahawa beliau tidak akan mengambil vaksin Pfizer. Beliau akan mengambil vaksin yang kedua diluluskan. Dan vaksin itu adalah vaksin Sinovac. Sementara itu, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan telah memulakan program vaksinasi secara berperingkat kepada lebih 4,000 petugas kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Setakat ini kita telah vaksinate lebih kurang 600 lebih staf hospital. Hampir semua hanya mempunyai kesan sampingan yang ringan sahaja. Tak ada lagi yang mempunyai kesan sampingan yang teruk. Lebih kepada sengah-sengah otot 1-2 hari. Ada orang yang gatal-gatal sikit, naik rom sikit. Tapi secara amnya tak ada benda lain. Ada juga 2-3 orang yang takut dan selepas injek dapat apa yang kita panggil vasovagal. Dia macam rasa nak pitam sikit. Tapi lepas duduk, rehat, kita ambil tekanan darah, cek semua dia punya dedutan jantung, dia okey, dia boleh balik selepas 15 minit. Keutamaan juga akan diberikan kepada anggota yang bertugas di zon merah COVID-19, anggota barisan hadapan termasuk op benting, anggota yang mengawal sempadan negara serta sekatan jalan raya.
Walaupun sehingga kini pengambilan vaksin belum diwajibkan, kita mampu bertindak dan membuat pilihan bukan sahaja demi insan tersayang, malah demi kelangsungan hidup serta harapan untuk bangkit dari sudut ekonomi negara. Kalau boleh, rakyat Malaysia jangan percaya kepada kabar angin, jangan percaya kepada berita palsu. Dengarlah nasihat pakar kesihatan anda. Dengan adanya vaksin COVID-19 ini, saya berharap agar kita semua dapat mengambilnya, agar kita dapat melindungi diri kita dan begitu juga orang di sekeliling kita. Terdapat juga golongan yang tidak boleh mengambil vaksin COVID-19. Antara golongan-golongan tersebut adalah kanak-kanak bawah 18 tahun. Terdapat juga orang-orang yang mempunyai masalah kesihatan yang tidak boleh mengambil vaksin ini, sebagai contoh jika mereka mempunyai alahan yang teruk. Ya? Jadi terdapat golongan yang bukan mereka tak mahu mengambil vaksin, tapi mereka tidak boleh mengambil vaksin lagi untuk sementara ini. Jadi kita memerlukan orang sekelilingnya untuk mengambil vaksin agar mereka juga dilindungi. Walaupun Malaysia belum mencapai tahap kemampuan untuk mengeluarkan vaksin tempatan, namun setelah setahun pandemik COVID-19 melanda dunia, tidak dapat dinafikan bahawa Malaysia antara negara yang mempunyai perkhidmatan kesihatan terbaik. Pada masa akan datang, Malaysia akan lebih tersedia untuk menghasilkan vaksin sendiri daripada kita hanya membeli vaksin daripada luar negara. So kita menggunakan pandemik ini untuk meningkatkan kapasiti penghasilan vaksin negara. Saya berpesan agar rakyat Malaysia pertama untuk mendaftar keinginan mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Jangan tunggu sehingga fasa kedua atau fasa ketiga. Dan saya juga merayu kepada mereka yang layak untuk mendapat vaksin, ambillah vaksin agar kita dapat melindungi bukan sahaja diri kita dapat melindungi semua orang dan juga kita dapat mengakhirkan pandemik ini. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Saya sudah bersedia menerima vaksin. Anda bagaimana? Lindung diri, lindung semua.